Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak kongsi bagaimana cara untuk kita semai pokok kesum ataupun daun kesum. Kita tahu bahawa daun kesum ni penting dalam masakan antara masakan Melayu lah. Contohnya asam pedas ataupun kita buat laksa ataupun laksam dan berbagai-bagai lagi makanan masakan. Baik. So ramai minta untuk saya kongsikan bagaimana cara untuk yang mudah yang boleh dibuat oleh semua orang. Macam mana kita nak semai pokok kesum ini. Baik, perkara pertama kita kena tahu bahawa pokok kesum ini adalah pokok yang suka pada air. Dia akan mudah hidup sekiranya air yang dibekalkan kepadanya tak putus. So dia sangat anti kalau kita tanam dia tiba-tiba dia kering. Maksudnya kita tak siram, kita lupa untuk siram 2-3 hari. So lama-lama dia akan mati lah. Okey. So macam mana untuk kita pastikan sentiasa ada air? Itu yang rahsianya. Okey, baik. So antara perkara yang kita perlukan adalah tuan-tuan cari bekas bekas, apa-apa bekas lah. Mungkin yang terpakai dan sebagainya. Tapi pastikan tidak bocor. Pastikan dia tidak bocor. Okey. Perkara yang kedua kita kena buat adalah kita lubangkan dia. Kita lubangkan dia. Cuma lubang perlu dibuat lebih tinggi maksudnya jangan dibuat di bahagian bawah ataupun di bahagian di bawah sini. So kita buat mungkin di bahagian tengah ataupun atas sedikit. Tujuan kita buat lubang ni supaya bila kita siram pokok kesum ni, dia tidak terendam di dalam air, dia punya akar dia, tetapi stok air bila kita siram, stok air yang kat bawah ni tetap ada, so dia tak kering. Okey, nampak tak lubang dia ni? Ini lubangnya. Okey, kita boleh buat dua lubang, kiri dan kanan. Okey. So kita nak pastikan supaya apabila kita siram, air di bahagian bawah daripada akar dia ni masih ada air, masih ada bertakung air. Cuma bahagian atas tak ada air lah. So dia mengelakkan daripada pokok itu rosak. Okey, baik. Itu perkara yang sangat penting. Itu yang paling penting lah. Okey. So apa perlu kita buat? Pertama sekali adalah di bahagian paling bawah, sebelum kita masukkan tanah, adalah kita masukkan sedikit baja. Okey, saya gunakan baja subur. Mungkin 3-4 cubit lah. Ini bajanya. Tuan boleh guna apa sahaja baja. Yang penting untuk suburkan pokok. Okey. Step yang seterusnya adalah kita masukkan pasir ataupun tanah. Okay, tanah yang saya gunakan adalah tanah hitam lah, tanah boleh je, tanah apa-apa. Yang penting tanah ni bukan tanah liat lah, semata-mata. So ada pasirnya, ada tanah hitam sedikit. So oleh kerana kita dah masukkan baja kat bahagian paling bawah, maka kita just terus masukkan tanah tadi di bahagian atas ni. Okey, masukkan tanah sehingga melepasi lubang yang kita buat tadi. Lebih banyak tanah lebih bagus untuk dan perempuan kerana lebih lama air dapat ditakung lah. So kalau kita jenis yang rajin menyiram di rumah sahaja, is okay. So pagi sekali kita siram, petang sekali kita siram. Tapi kalau kita seorang yang sibuk, so pastikan kita letak tanah yang lebih besar lah. Kalau kita guna bekas yang lebih besar, itu lagi bagus. Okay, sekali kita siram mungkin 2 hari ini. So kita pastikan lubang ni berada di sini. Okay, di atas. So bila kita siram, bahagian tanah di atas ni dia akan
cepat sejat lah, hanya lembab saja, dan bahagian bawah ni dia basah, dia stay basah sehingga mungkin 2-3 hari. Okey tuan-tuan dan puan, seterusnya setelah kita masukkan tanah, kita siram dengan sedikit air. Siram dengan air supaya tanah tersebut lembab ya. Okey, seterusnya tuan-tuan, sementara kita tunggu kita punya medium semayan tu kering air dia ataupun berkurang air dia, so kita petik ataupun yang beli dekat kedai, dekat pasar pun boleh. So pastikan kita ambil daripada pucuk ke atas ni lebih kurang dalam sejengkal lah, ataupun kurang sedikit. Alright, so apa yang perlu kita buat adalah kita buang semua daun ya. Buang semua daun, potong guna gunting lah senangnya. Buang semua daun, kecuali daun 3 daun yang paling atas. Jadi 3 daun paling atas ni, dan kita buat macam ni, kita lipat macam ni dan kita potong. Okey, tinggalkan pangkal begini saja ya. Okey, kita buat dalam ikut saiz bekas kita lah. Kalau perlu kita buat, kita nak tanam 10 pohon, kita buat 10. So jom kita buat. Kita potong ya. So daun yang kita potong ni kita boleh guna untuk masak. Okey, daun yang paling atas ni kita potong begitu. Tinggalkan begitu saja. Kita dapat 2. Kita potong dia macam tu. Alright, kita dah dapat. Okey, kita dah ada dia punya benih dia ni. Kemudian masa untuk kita semai dia, kita tanam dia. Apa yang kita perlukan adalah mungkin ada lidi ataupun chopstick ataupun apa-apalah yang tajam gini, untuk kita buat lubang itu saja. Okey, jom kita tanam. Okey, terus kita buat lubang lah sesuka hati kita. Bos, kalau kita nak ini ada lebih kurang 10, so kita buat lubang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 je buat. 9 atas tu. 10. Okey. Nanti tuan-tuan, setelah beberapa hari kita boleh sulap lagi. Kalau ada ruang-ruang kosong, kita boleh tambah lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan saja. Okey, masukkan saja begitu. Bismillah. Okey, pastikan dia berdiri tuan-tuan supaya nanti cantik daunnya naik ke atas. Masukkan saja dalam lubang, kemudian kemaskan tanah dia. Okay. Senang saja tuan-tuan. Okay, cuma tadilah kena pastikan dia sentiasa ada air. So caranya adalah lubang yang kita tebuk tu adalah pada lebih tinggi sedikit supaya dapat menakung air. Okay, so kita ada lebihan. Okay,
Okey, begitu. Ada lagi 2 lubang, kita boleh cucuk kat sini. Okey. Alright. So, selesai, tuan-tuan dan puan. Ini adalah hasilnya. Saya tunjukkan sedikit. Ini adalah hasil semayan kita. So, kalau tuan-tuan perhatikan, setelah kita siram tadi, air dah menyusut. Okey, tetapi dia tidak akan melebihi lubang yang kita telah lubangkan. Kat bawah ni tetap lembab. Okey. So, untuk setiap hari kita just siram sedikit saja untuk basahkan atas ini saja, sebab bawah ni dah ada air. So, kita just top up je. Okey, mungkin dalam kalau saiz besar ni cukup satu cawan ataupun satu gelas kecil saja setiap hari. Okey. So, kita tengok hasilnya apa yang saya dah buat yang mungkin dah berumur 2 minggu lebih. Untuk yang berumur lebih kurang seminggu, dia begini hasilnya. Tuan akan dapat hasil yang beginilah untuk yang berumur seminggu. Okey, yang ni yang berumur seminggu. So, dia dah mula keluarkan dia punya tunas-tunas dah yang baru. Okey, yang ni yang saya sulap lah. Memang saya tengok ada ruang kosong. So, kita tambah-tambah. Boleh tambah sesuka hati kita sehinggalah dia penuh. Okey, yang ni pula adalah setelah 2 minggu. 2 minggu. So, simple saja, just apabila dah masuk 2 minggu ni, kita tambahkan sedikit baja lah. Tabur je baja, kemudian kita siram dengan sedikit air. So, insyaAllah lama kelamaan, mungkin dalam 2-3 minggu, dia dah mula keluarkan cabang-cabang lah. So, masa tu kita dah boleh tengok kita punya daun kesum begitu segar sekali dan seronok dan sedia untuk dipetik untuk kita buat asam pedas ataupun laksa, laksam dan sebagainya. Okey. So, selamat mencuba. InsyaAllah senang saja. Cuma tadi ingat daun kesum ni perlu sentiasa ada air, jangan sampai dia kering. So, dia dah mula kering, so dia akan merajuk dan matilah. Itu sahaja keyword dia. Okey, pastikan ada air. So, lubangkan bekas kita tu lebih tinggi sedikit daripada dasar yang paling bawah tu, supaya air dapat bertakuk. Okey, semoga bermanfaat. Video ini boleh share sekiranya kita nak kita dah cuba, dah berjaya, pastikan share dengan kawan-kawan juga, sama-sama kita pandai ataupun dapat ilmu sedikit, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.